Hari ni aku rushing sikit nak bagi balik kereta ni. Tapi aku still nak buat a short video lah tentang Mercedes-Benz EQE ni. So Mercedes-Benz EQE ni aku dapat lah hari Sabtu, hari Ahad aku drive around, dan hari ni hari Senin pagi nak pulang balik dah lah. Agak rushing sikit, tak dan nak buat detail, tapi I had a good long session with it dengan charging dan apa semua. So ada quite a few things yang aku nak cerita lah tentang benda ni. Pertama sekali kita nak cerita tentang reka bentuk kereta ni. Reka bentuk kereta ni secara keseluruhannya aku rasa agak sukar untuk kita fahami kerana daripada konteks lah. Maksudnya kereta Mercedes-Benz yang lain nampak cukup gah, cukup cantik, tapi bila sampai kepada kereta elektrik mereka macam tak ada begitu idea, yang kurang jelas tentang macam mana nak buat muka kereta ni lah, terutamanya bila kita tengok kat depan tu dia punya logo Mercedes-Benz tu ada dalam keadaan yang macam lonely. Dia duduk kat tengah-tengah plastik hitam tu, macam dia tak tahu nak buat apa kat situ. Looks quite awkward. And lampu punya design tu dah okey dah, cuma dia kena figure out macam mana nak buat dia punya grill treatment. Aku the rest of it I'm okay with it, dengan dia punya under scoop, under breather, dengan air intake tepi semua okey. Daripada tepi kalau kita tengok dia punya shape ni very aerodynamic, very neat, very clean. Aku okey dengan dia punya overall profile dia lah. Dan bila tengok bahagian belakang ada small spoiler, dan belakang ni typical sekarang Mercedes-Benz, dia punya lampu run across lah untuk kereta elektrik dia. Dan of course Mercedes-Benz suka main dengan feature-feature macam 3D lah. Dalam lampu ni nampak macam ada spiral kat bahagian bawah pun ada kind of diffuser punya look. Dan secara keseluruhan very neat and very clean design, very aero design, which is typical untuk kereta elektrik. Kerana ciri aero tu sangat penting untuk menghasilkan kereta yang dapat meluncur dengan lebih laju ataupun lebih bersih dalam udara untuk menjimatkan bekalan bateri lah. Sebab bateri ni dia terhad dan of course aero membantu untuk kereta mencapai jelajah yang lebih jauh. Rim ni aku suka rim baru Mercedes-Benz ni. Aku rasa this is a very nice looking AMG set of wheels untuk dia orang punya kereta elektrik. This one agak besar juga. Dan ada sesuatu menarik yang berlaku, iaitu pada semalam tayar depan ni telah pancit dia telah pancit, dan kita orang nak cuba nak baiki dengan menggunakan dia punya puncture repair kit, tetapi tidak berjaya. Hari ni kita tengah pandu uji EQE 350 Plus. Ada bocor tayar so ada bocor, dan Mercedes-Benz memang bagi puncture repair kit. Lubang tu agak besar sikit, so aku tak pasti macam mana nak pakai benda ni. So kena cocok kat sini kena masuk sampai klip tu tolak. So dah klip dah bunyi masuk. So daripada situ dia punya hose ni kita sambung pergi ke tayar. Habis dah ni langsung habis terus. Nak cakap ke mana? Kena buka soket 12 volt ni, cucuk dalam kereta. Okey, punya puas cari 12 volt punya soket, tak jumpa. Tahu dah kat mana? Bukan kat situ, bukan kat bawah ni, bukan kat dalam ni, tapi ada dekat bawah ni. Ni tengok ni bawah ni. Tu dia 12 volt punya soket, nampak ni. Kalau datang ni, tak tahu pasal apa dia letak dalam tu, tapi ada datang tu lah. So kita cucuk dan harap-harap dia berfungsi. So disebabkan pelik sangat, kita actually kena baca adanya manual. I think kita kena reverse kan supaya lubang tu kat bawah. Lagi ngam, stop. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Oi. Ada keluar kat bawah. Tak kenapa, memang tak ada masuk udara dalam tu, dan tayar terus kekal flat. So kita cuba gunakan pump dekat kedai minyak. Okay, so we're gonna try now. Error one. Nak jadi cerita pump kedai minyak pun dia tunjuk error, tak kenapa. Jadi aku pun cubalah balik emergency pump tu. Okay, so for whatever reason dia duk meleleh sampai ke belakang sana. Aku pun tak tahu dah lagi ke tidak. Let's try. Masalahnya macam mana sekarang? Okay, it's inflated. It's clearly inflated. Yeah, but I can't get more pressure in. Macam mana nak buat? Nanti Disebabkan gagal nak repair balik tayar ni, aku pun bawa balik pelan-pelan ke rumah dan telefonlah Mercedes-Benz Connect. Hello. Tu
tunggu repairman datang ataupun roadside assistant datang. Dan dia pun cuba, tak boleh juga. Mudahnya dia buat keluar cacing, tampal lubang tu dengan cacing dan pump balik macam biasa, settle masalah. So aku tak tahu sampai sekarang, tak reti cara macam mana nak guna this puncture repair kit. Kalau ada siapa-siapa reti nak tolong ajak aku, panggil mai, aku nak belajar macam mana nak guna puncture repair kit ni dengan betul. Seterusnya aku nak tunjuk bahagian dalam kereta ni pula. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kereta ni, aku nak tunjuk dia punya reka bentuk seat dia lah. So reka bentuk seat dia ni agak unik Dia punya headrest ni of course macam Mercedes-Benz punya biasa, boleh bergerak ke depan dan ke belakang, dan juga naik atas ke bawah lah. Ini dilaraskan menggunakan remote control kat sini lah. Remote control ni typical Mercedes-Benz punya design, tapi cuma sekarang dia dah tak ada mechanical switch, hanya pressure sensor sajalah. So dia bergerak, tapi benda ni tak bergerak. Kita tolak ada tekanan, dia akan kesan, dia akan tolak. Satu lagi saya nak tunjuk, seat kereta ni dia mempunyai side bolster yang agak agresif, which is nice. Bila kita duduk, dia peluk kita elok. Cuma kalau awak perasan kat tepi ni so bila setiap kali saya masuk, saya akan langgar benda ni. So dia ada benda macam apa tu, benda-benda tarik dekat situ. So dia boleh laraskan saya rasa ni dekat setengah-setengah kereta. Cuma saya tunjuk tu sebab saya takut dia cepat rosak lah. Dia pakai belt ke apa kan, nampak dia dah ada bertanda dah. So kalau you pakai belt yang agresif sikit ke apa ke, mungkin akan cepat bertanda lah dekat sini. So I don't know how that's going to wear out in the long run lah. But the seat fabric is nice. This feels like some kind of fabric atau some kind of suede or whatever. Jom kita tengok the rest of the interior. As a whole, aku memang rasa interior Mercedes-Benz ni antara yang paling cantik lah di pasaran sekarang. EQE ni dia menggunakan reka bentuk yang hampir serupa dengan EQS. Sebenarnya ada panel besar, cuma dia tak ada kat sini lah. In this car dia tak ada extra screen kat situ. Dia ada screen besar dekat tengah-tengah ni, dan ada satu lagi screen di depan pemandu lah. Screen ni semua HD cukup cantik. The scrolling semua tak adalah macam susah sangat. Dia ada satu level, dia patah balik flip-flop kat sini je. Ini semua capacitance switches. Dia ada haptic feedback. The design aku tak kisah sangat. I'm okay with the design. So ada 3 option. Yang ni yang paling Freaky Friday sekali. Ni yang paling aku rasa aku suka pakai yang ni lah. Yang ini pun okay juga. The classic is also fine. I'm okay with the classic also. Lepas tu kereta ni dia ada bunyi. Tak tahan dengar ke tidak, dia ada bunyi. Bila kita mati enjin pun dia macam bunyi vroom. Macam mati. Bila start pun dia bunyi macam ni lah. Dia ada 3 option bunyi. So that's interesting. And bunyi tu tak kuat. Bila kita rev, kita atau maksudnya bila kita tekan throttle tu maksimum, dia akan ada keluar bunyi. So dia bunyi dia tak kuat. Aku tak sempat nak record lah. Tapi next time kalau ke depan kereta ni, aku tunjuk apa. Steering design is typical of untuk EQ series ni. And Mercedes-Benz sekarang pun style-style ni juga. Semua capacitance switches. Kat sini pun semua capacitance switches. Dan climate control 4 zon lah, depan belakang. Semua USB adalah type C dalam kereta ni. Dan di sini ada SOS. Okay, semalam yang saya guna tadi untuk call assistant semasa tayar pancit tu, dia punya butang SOS dia dekat sini. Ergonomik kereta ni tak ada isu apa sangat. Semua dilaraskan secara elektrik, steering apa semua. So bolehlah gerak nak ke mana-mana, ke arah mana kita nak. Kita memang boleh kawal secara elektrik. Dan of course seat juga adalah larasan elektrik lah. Dia ada memory dekat sini dan juga ada seat warmers. Other than that, the materials are always nice. Sistem sound bunyian Burmeister ni memang berkualiti tinggi. Dan dia punya tempat simpan barang ni kira okey lah. Kat sini ada 2 cup holder dan juga letak lagi, masih lagi di pintu. Dan kat sini ada macam ruang simpanan yang agak tersorok kat bawah ni. Dan juga ada center console yang agak besar. Dan ada lagi 2 USB-C outlet dekat sini. And overall storage space tak ada issue. And the cabin is beautifully designed as usual by Mercedes-Benz. And material quality is very much acceptable lah for this price range. Kereta ni interior dia all black. So ni satu benda yang aku tak apa berkenan. Tapi nampak macam mana kat Malaysia ni, all black interior ni dia kata is more sporty lah. Kat belakang ni dia punya ruang tempat duduk dia agak okay. Dia punya seat tak rendah sangat lah. Typically kereta elektrik seat dia ni belakang ni rendah sikit lah. So kita duduk rasa macam cangkung. Tapi yang ni okay. Dia tak begitu rendah.
Cuma seat depan ni bila dia turun habis, kaki saya tak boleh masuk ke bawah lah. So ni nampak ni kat bawah ni, kaki saya tak boleh masuk habis, seat dah turun habis. Kat situ saya rasa mungkin kalau you jenis suka jolok kaki masuk dalam, akan ada isu sikit lah. Kat belakang ni ada climate control di mana kita mendapat dual zone. Kita boleh kawal kelajuan, kipas dan juga dia punya suhu. Dan juga aturan udara nak ke depan saja ke atas, ke bawah dan sebagainya. Kat belakang ni material quality dia sama dengan yang depan, ada cangkuk sikit dan ada armrest. Dekat dalam ni ada dia punya cup holder. So tekan sekali, tekan sikit lagi, dia akan keluar cup holder. It's a very nice cup holder. And it's flush kat sini lah, so that's nice. You tak mengganggu tangan you. Cuma dia punya sudut sandaran dia agak tegak sikit lah untuk kereta ni berbanding dengan Mercedes-Benz yang lain saya rasa. So that is a little bit of gagal sikit kat situ lah. Dia punya seat back ni duduk agak tegak sikit berbanding dengan typical Mercedes-Benz, di mana kita duduk je, kita tu rasa santai kat ruang belakang ni lah. Dan juga dia punya view ke depan ni, kita duduk tinggi sikit pada penumpang depan, so kita nampak ke bawah lah dia punya view dia tu. That's quite nice. Dan tingkap ni pun agak kecil sebab dia punya glass house ni kecil, rendah, small glass house, but it extends all the way sampai ke belakang ni, so kita tak adalah rasa macam terlalu claustrophobic sangat. Cuma interior hitam ni lah buat nampak kereta cabin rasa sempit sikit. Finishing quality kereta ni memang typical lah Mercedes-Benz. Tengok semua nampak kemas, nampak comel. Tak ada apa nak komplain sangat tentang dia punya material quality. Durability, I make no comments sebab kita dapat kereta ni sekejap saja, but so far it's quite impressive lah. Satu benda yang saya nak komen sikit lah, dia punya view belakang tu nampak kecil sangat, nampak macam view from a letterbox lah. So dia punya rear view tu agak tak cemerlang sangat. That's why kereta ni bila kita pergi low speed nya, typically dia akan keluar pemandangan di screen kat sini. And talking about the screen, sekarang ni kita tengok kita punya bateri tadi tu, kita boleh panggil kat sini, call out the battery. Dia tanya charging station, boleh bagi tahu kat mana dan sebagainya. Dan kita boleh call up berbagai jenis maklumat lah, energy consumption dan sebagainya. Sekarang ni kereta ni dah secara purata menggunakan 16.1 kW per 100 km, which is around 6 plus lah, 6.1, 6.2 km kita dapat untuk setiap 1 kW, which is actually a very decent range for such a big and heavy car. Kita kata kereta kecil-kecil pun dapat 7 lebih 8 lah. So this is a very nice and energy efficient big car lah. Untuk saya rasa this is a fairly decent number untuk energy economy untuk kereta yang macam ni. Dan saya rasa di masa depan kita patutnya menggunakan inilah sebagai dia punya kiraan road tax lah, energy efficiency. Dan kalau tengok sekarang 30% ada 217. So kalau kita kali 3, kita dapat dah 600 dekat atau 660. Dan memang this car gets almost 700 kilometers lah in terms of driving range. The range is been quite accurate for me. Dan because sekarang dia punya navigation system boleh bagi sekali dekat mana kita boleh dapat, dan kita boleh planning kita punya charging. So that's another added benefit lah untuk mereka-mereka yang memilih EQE ni. Satu lagi aku nak mention, kereta ni boleh gunakan single pedal operation lah. So cara kita nak gunakan, kita tengok kat situ sekarang dia normal recuperation. Kalau aku tekan yang ni, dia jadi zero, no recuperation. Dan kalau aku tekan ni, dia naik balik lah. Kalau nak pakai single pedal operation, strong recuperation, memang tak perlu gunakan brake pedal langsung. Cuma kena practice sikit sebab dia punya braking memang agresif under strong recuperation. But after a while, after 1 week, you boleh manage lah benda tu. Dan untuk zero recuperation, no recuperation ni, memang kereta tu rasa dia glide nak gelungso jauh lah, and that feels like you're saving some energy. So you kena main jugalah atas highway, mungkin you maintain zero no recuperation, and then bila you tengok traffic banyak sikit, mungkin you maintain normal recuperation. Dalam bandar selalu pakai normal recuperation, but tak kisah sebabnya pasal you boleh pakai pedal shifter. So anytime you nampak traffic braking hard, you tarik dulu strong recuperation, and then bila kereta dah dekat, you tolak normal recuperation, and the car will actually just almost glide to a stop. Dan kalau last kali you nak, you tekan no recuperation, you control the brake yourself. But otherwise the brake, kalau you letak no recuperation pun, dia akan still gunakan regen dulu, still manage it automatically like that. And the brake tangkap dan lepas tu, then dia punya mixing between regen and physical brakes is very smooth. So there's not any kind of complaint untuk benda-benda macam tu. Kereta ni ada simulated sound kan. Tengok ni, aku tekan throttle tau. Aku tekan throttle, tapi kereta tak ke mana. Dengar tak bunyi?
So, ada bunyi fake RPM. So bila kita bawa kereta bunyi macam tu lah, kita tekan. So bunyi dia lembut, tak kuat, and I'm okay. Although my kids kata patutnya kuat sikit lagi, but I'm okay because aku tak suka bunyi fake noise ni. Aku akan rasa annoyed. So this is fine for me. Jadi kesimpulan dia untuk saya rasa kereta ni adalah sebuah kereta elektrik yang memang boleh bersaing lah di dalam dunia kereta elektrik mewah ataupun prestige, kerana dia mempunyai kabin yang cukup cantik. Luar tu saya rasa ada isu, memang kena Mercedes-Benz kena perbaiki. Tapi kalau kita hanya fikirkan kita duduk dalam kereta, which a lot of the time kita akan nampak kereta-kereta daripada dalam, this cabin is fine for me. But ada juga orang yang rasa kabin ini terlalu flashy, terlalu pelik, terlalu unik. Itu pada masing-masing lah. In fact anak saya pun yang umur 18 tahun, dia tengok kereta, pasal kau interior dia macam over sangat. So maybe untuk some people have to get time to get used to the fact that Mercedes-Benz interior looks like this right now. But for me, I think this is a nice and fine interior. The material is fine. Seat belakang tu tak begitu ngam macam Mercedes-Benz biasa. Macam saya cakap tadi, sudut sandaran. But cabin space is not really an issue lah. Kat sini depan ataupun belakang not really an issue. Kita boleh duduk dengan memang selesa lah, depan ataupun belakang. Cuma ada beberapa benda yang saya rasa mungkin lah boleh diperbaiki dekat dalam ni, macam seat bolster ni tadi, dan juga kedudukan dia punya 12 volt tu. Saya faham dia nak sorok, tak perlu soket 12 volt, tapi kalau dia letak dekat bawah ni pun okey juga, tak ada masalah. Tapi dia sorok sampai ke mana saya pun tak tahulah kenapa dia sorok kat situ. Mungkin saja nak bagi clean the interior, which is fair enough, jarang kita pakai pun. But yeah, to me that's just one small thing that you could improve. And dia punya presentation untuk dia punya head up display pun is very nice, nampak jelas, and all the information ditawarkan dekat situ. Dia punya adaptive cruise control system is fairly decent. Dia punya acceleration tu biasa macam semua kereta, bila traffic depan bergerak, dia punya acceleration tu lambat sikit, sebab dia of course being very conservative, so you kena guna throttle to give it a head start dan bantu dia. But other than that, dia punya cara dia ikut kereta depan, the gap semua is just perfectly nice for me. Dia tak terlalu jauh ikut kereta depan, walaupun saya setting dekat sini agak jauh jarak dia untuk saya pilih. But it follows the front car nicely. The braking is also quite gentle, but sometimes you feel macam dia akan brake lambat sikit, but actually dia brake just ngam elok untuk jarak dengan kereta depan. Dan the pacing tu is just lembut enough for you to tak rasa upset sebagai penumpang. Saya selalu based on my wife punya reaction bila saya bawa kereta ni, dan kali ni sekali pun dia tak komplain pasal kereta brake lambat sangat ke, ataupun brake awal sangat ke, ataupun terlalu kasar. So in that sense, I think this is a very successful system lah. Although as a driver, sometimes I rasa mungkin the braking tu can be a little bit more positive a bit earlier, just to give me confidence. Not that the car cannot stop, tapi aku nak rasa macam it's already, seeing and braking a bit earlier and a bit more aggressively. But when you do get a time when kereta depan tu brake agak cepat, it does do that. Bila kereta depan tu macam ada emergency brake, atau brake agak agresif, so dia akan brake dengan kuat and then slow down, and then last dia glide. So that's a really nice thing that happened a few times. Aku rasa is a very good setting lah untuk adaptive cruise control and autonomous driving system moving forward. So as a whole, I think this car has a lot to offer. But of course, sekarang ni dalam zaman kereta elektrik ni, everything is quite competitive. Package dia keseluruhan lah, charging, service, semua tu kena tengok lah sama ada dia orang boleh keep up or not with whatever is being offered outside. One of the things yang paling penting ialah over the air update lah. Car at this price range, owners will expect it to have OTA update that is competitive with other car companies yang tawarkan OTA update. Dia orang tak nak OTA update hanya untuk certain things kena masuk workshop dan all jenis-jenis macam tu. For software, the OTA update should be comprehensive, and for this car right now, I'm not 100% sure that is the case. Okay, sampai sini video kita untuk Mercedes-Benz EQE 350 Plus ni. Kalau boleh tolong tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan, dan macam biasa tekan butang subscribe. Teman Malaysia, teman Berhemah, kita jumpa lagi insyaAllah.